Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur Alhamdulillah, pada malam ini seperti yang dihebahkan di FB Tadabbur Center dan lain-lain hebahan, kita dapat bersama-sama insya-Allah pada malam ini, Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dalam satu slot tadabbur surah Yasin. Jadi saya sebenarnya adalah pertama kali dapat bersama dengan tim Tadabbur Center, yang mana saya tidaklah sehebat Ustaz Syari, Dr. Azrul, Ustaz Syahmi dan rakan-rakan yang lain, tapi insya-Allah saya cuba mengisi ruang yang ada dan saya masih lagi belajar lah. Jadi kalau ada salah silap, mohon beri teguran kepada penonton-penonton secara langsung bengkel ataupun slot tadabbur kita pada malam ni. Jadi insya-Allah seperti yang dimaklumkan, tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan saya dalam slot untuk tadabbur surah Yasin. Dia bergantung kepada waktu dia, berapa sesi dan slot tu insya-Allah nanti kita akan lanjutkan. Cuma untuk malam ni kita akan belajar tentang latar belakang dulu. Surah Yasin tu apa? Kita tengok apa kata orang, nak kenal apa, macam kita nak kenal orang kan, biodata dia apa. Jadi malam ni insya-Allah kita belajar tentang latar belakang surah Yasin. Maknanya kita tak masuk lagi kepada ayat yang pertama, ayat yang kedua dan sebagainya. Jadi untuk tajuk tadabbur ni nanti mungkin kaedah saya berbeza dengan penyampai-penyampai yang lain, kerana dalam tadabbur ni insya-Allah kita akan melalui slot tafsir ayat per ayat lah. Ayat itu kita akan tafsirkan, kemudian setiap ayat tu insya-Allah kita akan menyatakan apakah ibrah dia, pengajaran setiap ayat. Tapi untuk malam ni kita tak akan masuk kepada mana-mana ayat untuk ditafsirkan, untuk dibincangkan. Cuma kita belajar dulu dari sudut pengenalan terlebih dahulu lah. Apa tu surah Yasin, latar belakang dia dulu. So untuk topik yang pertama, kita akan belajar tentang latar belakang surah Yasin, yang mana kita sedia maklum surah Yasin dari sudut susunan mushaf. Kalau buka Quran, surah Yasin ni dia duduk pada nombor surah yang ke-36 di dalam mushaf. Kalau buka Quran, surah nombor 36 tu surah apa? Surah Yasin. Sebelum surah Yasin adalah surah Fatir, iaitu surah yang ke-35. Dan surah selepas surah Yasin adalah surah As-Saffat, surah yang ke-37. Ini bermakna surah Yasin dia diapit, dia duduk di tengah-tengah di antara surah Fatir dengan surah As-Saffat. Maka sebelum surah Yasin surah Fatir, selepas surah Yasin adalah surah As-Saffat. Dari sudut dia diturunkan kepada Nabi SAW, seperti yang ulama bincang, kata Syekh Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, dia mengatakan surah ni walaupun dia duduk pada susunan yang ke-36, namun dia diturunkan kepada Nabi SAW adalah surah yang ke-41 kepada Rasulullah SAW. Dan dinyatakan juga oleh para alim ulama, surah ni dia turun selepas surah Al-Jin. Manakala dari sudut kategori surah Yasin ini, Al-Imam Ibn Kathir dia kata surah Yasin ni adalah surah Makkiyah. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah sedia maklum apakah perbezaan antara Makkiyah dan perbezaan dengan surah Madaniyah. Maka surah Yasin dikategorikan surah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah. Bermakna surah Yasin ni dia memberi penekanan kepada akidah, memberi
penekanan kepada kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Rasul, kepercayaan kepada hari kiamat, kepercayaan kepada wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW. Dari sudut bilangan ayat surah Yasin, sedia maklum ayatnya ada 83, yang mana ini merupakan surah di dalam Al-Quran satu-satunya yang ada 83 ayat. Surah Yasin dia ada surah yang 83 ayat dia. Dari sudut kedudukan juzuk di dalam Al-Quran, dia ada 2 juzuk sebenarnya. Dia duduk pada juzuk yang ke-22 dan dia juga duduk pada juzuk yang ke-23. Mana ada ayat yang juzuk 22 dan ada ayat pada juzuk nombor 23. Dari sudut jumlah helaian ataupun muka surat surah Yasin ni yang 83 ayat tu, jadi siapa yang buka mushaf dia nak baca surah Yasin, dia akan jumpa ada 6 jumlah muka surat bagi surah Yasin. Ada 6 muka surat. Nombor muka surat dia nombor berapa? Kalau buka Al-Quran, siapa yang ada Quran dia boleh buka, dia buka mushaf, dia akan jumpa muka surat 440 adalah surah Yasin. Sampailah muka surat nombor 445, 441, 42, 43, 44, 45. Jadi semua sekali ada berapa muka surat? Ada 6 muka surat. Okey, itu sekadar ringkas pengenalan surah Yasin. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan mendapat maklumat-maklumat serba sedikit tentang pengenalan surah Yasin. Okey, itu yang pertama. Kita pergi pula kepada topik yang kedua yang kita nak bincang, yang kita nak sebut pada malam ini adalah surah Yasin ni sebenarnya macam mana dia dapat nama surah tu? Siapa yang bagi nama surah tu? Ambil daripada mana? Biasanya kita akan jumpa nama surah ni diambil daripada mana-mana ayat yang ada di dalam surah tu sendiri. Kadang-kadang ayat nombor 1, kadang-kadang ayat nombor 2. Ya, tetapi dari sudut penamaan surah kita sudah maklum namanya surah Yasin, Yasin lah. Macam mana dapat Yasin? Dia diambil pada ayat yang pertama, iaitu Yasin. Huruf Ya campur huruf Sin, dia jadi Yasin. Penamaan ini saya rujuk dia dalam Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah. Dia sebut beginilah, dia kata Yasin ni, surah ini dibuka. Macam mana dapat nama Yasin tu? Kerana surah ini dibuka dimulakan dengan huruf Ya dan huruf Sin, dia jadi Yasin. Dan itu diambil pada ayat nombor 1. Yasin ni dia juga sebenarnya digelarkan oleh para alim ulama disebut sebagai qalbul Quran, jantung kepada Al-Quran. Nama jantung kepada Quran ni saya merujuk dia kepada kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran yang dikarang oleh Al-Imam Suyuti. Beliau ada menulis satu bab cerita tentang keistimewaan surah dalam Quran ni. Apabila part sampai surah Yasin, dia kata, para ulama kata Yasin ni dia disebut sebagai jantung Quran. Okey. Namun dari sudut sandaran hadis dia, sebenarnya tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan daripada Nabi menamakan Yasin ni adalah jantung Quran. Cuma nama jantung Quran ini diberikan oleh para alim ulama seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. So kalau tengok kat bawah tu, yang bawah ni adalah rujukan dia. So dia panggil Yasin sebagai jantung Quran. Okey. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih, semua kenal nama Ghazali kan? Imam Ghazali ni sebenarnya dalam kitab Al-Itqan tu, Al-Imam Suyuti kata apa? Al-Imam Ghazali ni dia kata Yasin ni dia jadi jantung Quran sebab dia mengambil kira, dia mengkaitkan surah Yasin ni jantung Quran adalah dalam Yasin ni dia banyak cerita tentang hari akhirat. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya dan kandungan-kandungan dia. Dia cerita pasal hari akhirat. Imam Ghazali kata, kenapa nama ni jantung Quran? Kerana perkara yang besar adalah beriman juga kepada alam akhirat. Sebab tu Yasin ni dia banyak cerita pasal kiamat, akhirat, kebangkitan.
Okey, itu adalah pandangan Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahawa surah Yasin ini sebenarnya adalah jantung kepada Al-Quranul Karim, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Okey, dapat dah untuk topik yang kedua. Laju sangat ke saya cakap ni? Okey, boleh jelas suara saya? Kalau tak dengar, nanti tolong bagi tahu. Okey, topik yang berikutnya, apabila bincang tentang surah-surah Quran ni, biasanya kita akan cari apa maklumat apa. Surah ni apa kelebihan dia? Betul tak? Baca dapat apa, berapa pahala dia? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham macam ni. Orang yang layak, yang menyatakan surah ini bacanya dapat apa, kelebihannya apa adalah orang yang dapat wahyu tu. Maknanya Nabi SAW. Tetapi jika siapa yang dia belajar ilmu hadis, sebenarnya kelebihan surah ni, hadis yang sahih ni tak banyak pun sebenarnya. Bahkan ada kata para ulama 10 aja. Ada 10 surah saja. Ataupun tak banyak hadis yang sahih daripada Nabi yang mengatakan surah ni kelebihannya begini-begini. Cuma yang adanya, yang banyaknya yang tak sahih. Bahkan hadis palsu pun banyak berkenaan dengan kelebihan-kelebihan surah. Namun begitu, surah Yasin ni ada tak kelebihan dia? Ceteka ada. Ada tak kelebihan surah Yasin? Kenapa orang Melayu amat surah Yasin? Saya yakin siapa yang mendengar, dia mengikuti kelas tadabbur surah Yasin ni, setelah dia baca 83 ayat tu dia faham, dia akan dapat jawapan kenapa orang Melayu suka sangat dengan surah Yasin. Relevan ke tak relevan ke, dia kena faham 83 ayat tu. Tunggu lepas habis tu nanti dia akan dapat maklumat tu. Kita tak beritahu lagi malam ni. Kena faham ke dulu ayat tu. So sebenarnya surah Yasin ni ada kelebihan dia. Kelebihan dia ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Al-Imam Ibn Hibban dia meriwayatkan hadis ni, sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lah. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang membaca surah Yasin pada satu malam, dia baca pada waktu malam kerana mengharapkan redha Allah, nescaya Allah akan berikan pengampunan kepadanya. Maknanya apa? Kelebihan surah Yasin apa? Siapa baca pada waktu malam, tapi dengan syarat dia baca kerana keredaan Allah, Allah akan berikan keampunan kepadanya. HR tu bukan human resource HR tu adalah hadis riwayat. Nak ringkaskan, hadis riwayat Ibn Hibban dalam Kitabus Salah bab Qiyamu as-Salah. Dan inilah satu-satunya hadis yang sabit daripada Nabi tentang kelebihan surah Yasin. Yang lain itu ulama hadis bincang. Jadi cukuplah ambil yang satu ni dulu untuk jadikan sebagai pembakar semangat kita untuk belajar surah Yasin. Baik, boleh dapat? So setakat ni kita dah bincang berapa topik? 3. Dan kita akan masuk topik yang berikutnya. Pembahagian surah Yasin ni sebenarnya duduk pada kategori apa? Pembahagian mana? Faham tak pembahagian ni? Pernah tak belajar tentang pembahagian ni? Okey, tak apa, senyum. Tapi tak perlu kata apa-apa. Boleh senyum tu satu sedekah. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak belajar Quran, berminat, saya memang nak belajar Quran Ustaz, saya memang nak mendalami Quran, selagi nyawa saya di kandung bana saya nak belajar Quran, saya syurkan anda belajarlah. Dia panggil Ulumul Quran ataupun dia panggil The Science of Quran. Ada satu bab para ulama bincang surah dalam Quran ni, yang 114 surah tu sebenarnya ulama bahagi-bahagikan dia. Ada 4 pembahagian. Apa dia?
Nombor satu dia panggil bahagian at-tiwal. Ada surah dipanggil al-mi'un. Ada surah digelarkan sebagai al-mathani. Dan ada surah digelar sebagai al-mufassal. Okey. Saya terangkan pendek saja. Apa tu surah at-tiwal? At-tiwal tu macam tul, panjang lah. Iaitu dalam Quran 114 surah tu ada surah yang panjang. Surah apa yang paling panjang sekali? Al-Baqarah. Ada berapa ratus ayat? 286. Betul? Macam confused je ni. Betul, 286. Jadi 114 ayat ni para ulama telah kategorikan dia kepada 4 tadi tu. Yang satu dia panggil at-tiwal. At-tiwal ni maknanya surah-surah yang panjang. Maka para ulama bincang, ulama kata antara surah yang panjang seperti mana yang saya rujuk dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Syekh Mana'ul Qattan. Dia kata ada 7 surah yang dikategorikan sebagai surah yang panjang. Bahasa Arab dipanggil at-tiwal. Yang Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu semua surah yang panjang-panjang lah. Kemudian perbahagian yang kedua dia panggil surah Al-Mi'un ni, iaitu surah yang jumlah ayat dia hampir ataupun lebih daripada 100 ayat. Ini kategori yang kedua. Boleh faham ya? Sebab tu Quran ni disusun apa? At-tiwal dulu, turun sampailah kepada Al-Mufassal. Kemudian perbahagian yang ketiga disebut Al-Mathani. Al-Mathani ni kata Syekh Mana'ul Qattan iaitu bermakna mana-mana ayat yang kurang daripada pembahagian yang pertama at-tiwal tadi ataupun al-mi'un tadi itu. Okey, boleh faham? Manakala al-mathani juga bermakna surah yang diulang-ulang bacaannya lebih banyak daripada surah at-tiwal dan al-mi'un tadi itu. Ini bermakna surah Yasin duduk pada kategori yang mana? Dia duduk pada kategori inilah, surah Al-Mathani. Dia duduk pada ini sebab ayatnya 83. Kurang tak pada 100? Kurang. Kalau 100 duduk kat sini ayatnya, kalau lebih banyak ayatnya duduk di sini. Ni 200 ni. Ni hampir 100 lebih. Dekat sini bawah pada 100. So Yasin duduk pada kategori nombor 3 dia panggil Al-Mathani. So Al-Mathani ni juga sebenarnya merujukkan surah yang selalu diulang-ulang dibaca. Okey. Kemudian yang keempat disebut sebagai pembahagian keempat dipanggil Al-Mufassal. Al-Mufassal kata Syekh Mana'ul Qattan iaitu mana-mana surah yang dia banyak al-fasl. Al-fasl ni maknanya surah tu dia pendek tapi dia banyak bismillah. Lepas tu lepas habis surah tu ada bismillah, ada bismillah, ada bismillah. Setengah ulama bincang, dia kata bermula surah Qaf, ada kata surah, dia bermula pada surah Al-Hujurat sampai ke bawah. Sebab tu juzuk amma duduk pada kategori yang mana? Juzuk amma tu yang start daripada amma yatasaalun duduk pada kategori Al-Mufassal sebab sebab dia pendek ada bismillah, pendek ada bismillah, tu Al-Mufassal. Jadi surah Yasin setakat yang kita belajar pada malam ini dia duduk pada kategori apa? Al-Mathani. Okey. Kemudian kita masuk kepada topik berikutnya adalah tema surah ni. So surah ni sebenarnya biasa kan kalau dekat Tadabbur Center ni dia memang terkenal dengan tema-tema ni. Tapi bukan tema bakar baju So baju malam ni hitam, Jumaat depan tak. Tema surah ni maknanya dia panggil apa nak sebut bahasa Arab dia panggil maudhu'i lah. Dia bentuk maudhu', tajuk bentuk tema ni. Sebenarnya siapa yang belajar 83 ayat nanti dia faham, dia sendiri boleh namakan tema tu apa. Saya nak tema ke surah Yasin ni apa? Boleh, tak jadi masalah. Cuma untuk maklumat malam ini saya rujuk dalam kitab Khawatir Quraniyah yang dikarang oleh Abdul Khalid, ataupun anda kalau ada buku yang Journey Through the Quran tu, sama je kandungan dua kitab tu, mereka mentemakan surah Yasin ni sangat berkaitan dengan dakwah. Siapa nak jadi da'i, tapi tak perlu da'i milenial,
Dai apa pula, dai ke dia nak jadi apa pun, nak jadi pendakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang kepada keburukan, dia panggil dai pendakwah. Maka surah Yasin ni di antara surah yang perlu dia study supaya dia terhibur, dia kuat semangat, dapat motivasi. Itu seperti yang diulas oleh para ulama. Jadi temanya adalah berkaitan dengan dakwah, berserah diri kepada Allah di jalan dakwah. Sebab dalam surah Yasin nanti dia ada cerita tentang Rasul yang menyampaikan dakwah. Itu sekadar pengenalan malam ni temanya. Cuma nanti lepas habis 83 ayat, tuan-tuan tema lah nak buat tema apa. Tak jadi masalah. Dia tidak ada hukum pada bab tema ni. Okey. Kita masuk kepada topik berikutnya, tajuknya pembukaan surah. Ataupun dipanggil bahasa Arab, dia panggil Fawatih As-Suwar. Dia panggil pembukaan surah. Okey. Boleh? Faham ni? Jelas? Boleh saya teruskan? Maksud dia macam ni. Kalau kita baca Al-Quran 114 surah, anda kalau betul-betul buat kajian, tajuk pembukaan surah ni sebenarnya dia ada 10 cara Allah buka surah dalam Quran. Anda baca Quran, surah dalam Quran tu sebenarnya dia ada 10 ni je, dia tak lari pada 10 ni. Apa maksud pembuka tu? Maknanya kaedah Allah nak buka ayat tu, nak mulakan dengan apa? Okey. Nombor 1, kadang-kadang Allah membuka mana-mana surah dalam Quran, Allah mulakan dengan memuji Allah, memuji dirinya. Yang ini ada 14 surah dalam Quran. Sama ada dimulakan dengan Alhamdu, sama ada dimulakan dengan Tabaraka, ataupun sama ada dimulakan dengan mensucikan diri dia. Subhana tu sebenarnya puji. Lepas tu kalau anda baca Quran, anda tengok dalam Quran ni ada 14 surah, Allah mulakan ayat awal dia tu dengan memuji, pujian dulu. Okey, 14 surah. Surah apakah itu? Saya tak dapat nak sebutkan malam ni satu persatu. InsyaAllah panjang umur ni kita akan cerita. Sebab saya nak kaitkan, sekarang kita sedang berkenalan dengan surah Yasin. So surah Yasin ni duduk pada pembukaan yang jenis macam mana? Adakah di nombor 1? Dah tak kena dah. Okey, tapi ada 14 surah, pembukaan dia macam tu. Yang kedua adalah ada surah dalam Quran dia dibuka dengan dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyah, ataupun dia panggil huruf-huruf abjad. Tapi bukan ABC Anda takkan jumpa huruf A, B atau ABC tau. Huruf abjad, huruf hijaiyah tu yang alif, ba, ta, tha tu kan. Okey, ada 29 surah di dalam Quran dimulakan dengan huruf hijaiyah. Okey, yang ketiga, kadang-kadang Quran dia dibuka dengan an-nida, iaitu panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kadang-kadang Allah memanggil panggilan untuk umat dia. Ada tak surah mulanya dengan memanggil Nabi? Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal mudzammil, wahai orang yang berselimut. Kan mula dengan panggilan. Okey, kalau anda buka Quran, anda akan dapat ada 10 surah dimulakan dengan panggilan, tetapi 5 panggilan untuk Nabi dan 5 panggilan untuk umat dia. Okey, baru 3. Sekarang yang keempat, kata Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan, yang keempat Allah mulakan dengan khabar, memberikan pengkhabaran. Ada 23 surah di dalam Quran dia mulakan dengan pengkhabaran. Dan yang kelima, Al-Quran ada yang dimulakan dengan sumpah. So jika dibuat kajian, ada 15 surah dimulakan dengan sumpah. Sumpah. Tahu sumpah? Okey. Yang keenam, kadang-kadang surah-surah dalam Quran dimulakan dengan syarat. Dia panggil asyaratu. Dia panggil syarat macam surah yang sebut, macam surah yang idza waqa'atil waqi'ah, apabila, ataupun surah Al-Quwirat, surah At-Takwir tu, An-Nasyiqat tu, dia panggil di bawah tajuk syarat. Ada 7 surah
Dan yang ketujuh, ada surah-surah ni dimulakan dengan perintah al-amru. Ada 6 surah di dalam Quran. Nanti cari ya, siapa dapat dia, kita bagi dia hadiah. Slot ni akan datang. So yang mengikuti secara langsung ni pun tolong catat dan nanti tolong cari mana-mana surah yang saya sebutkan ni. Contohnya kalau surah yang mula dengan perintah, surah apa? Tapi ada 6 surah. Dan ada surah dia mulakan dengan pertanyaan. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Surah apa? Al-Anfal. Dia mulakan dengan pertanyaan. Ada 6 surah di dalam Quran mula dengan pertanyaan. Dan yang ke-9, ada surah dia mula dengan doa. Surah apa? Ada 3 surah mulakan dengan doa. Cepat, 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 jangan lambat-lambat. Apa mulakan dengan doa? Surah apa? Baik. Tapi bukan doa baik, doa buruk. Dia mula dengan ada 3 surah. Contohnya, wailul likulli humadzatil lumadzah. Wailun tu doa, tapi doa kecelakaan. Tabbas yada abi lahabin wa tabb. Itu adalah doa celakalah kedua tangan Abu Lahab, kan? Dia doa. Dan yang ke-10 ada surah dimulakan dengan menjelaskan sebab. Dia panggil at-ta'lilu. Ada satu surah je, agak surah apa? Ceteka. Senyum tapi kena teka juga. Yang ikut secara langsung pun dia boleh bagi kat komen tu. Surah apa yang menjelaskan sebab. Dimulakan satu surah je dalam Quran. Dia dekat surah Mufassal. Dekat dalam juzuk Ammah. Tak boleh dengar ya? Surah li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Okey dah. Dapat dah yang tu. Jadi semua sekali ada berapa? 114 surah kan? Okey, daripada 10 jenis-jenis pembukaan ni, maka surah Yasin duduk pembukaan nombor berapa? Adakah nombor 1? Nombor 2? Betul nombor 2? Ya, betul. Alhamdulillah. Okey, pengenalan surah Yasin. Okey, panjang umur kita belajar ke 10-10 tu. Mungkin tahun 2060. Okey. Okey. So saya masuk kepada topik surah Yasin ni. Saya terus pergi kepada tajuk huruf abjad ni ya. Okey, nanti waktu kita belajar tadabbur ayat, kita masuk ayat per ayat, saya akan cerita detail tentang penggunaan huruf ni. Tuan-tuan jangan main-main ya. Maksudnya begini. Setiap huruf yang Allah gunakan di dalam Al-Quran, dia memberi makna. Allah saja mengetahui maksud. Sebab tidak ada satu huruf pun dalam Quran sia-sia. Kena faham tu je. Sebab Allah tu dia takkan buat tu benda disia-sia, takkan. Tapi apa rahsia dia? Okey, kan surah Yasin dia adalah duduk kategori pembukaan surah, ada huruf hijaiyah kan, iaitu huruf Yasin. Okey, ini kita akan urai nanti pada sesi slot yang berikutnya. Sekarang kita dah 30 minit 34 saat dah. Saya ada minit dan jam. Betul. Sebab dia surah Yasin kan dia pasal kiamat. So laptop ni dia bersedia dengan hari kiamat tu. Okey. So tadi kita sebutkan ada 29 surah yang dimulakan dengan huruf-huruf abjad. Tapi mula dengan huruf hijaiyah ni dia ada 5 cara je. 5 cara ni bermakna yang paling tinggi dia pakai 5 huruf je. Tak ada yang 6 huruf. Okey, ada 29 tempat. Okey. Yang tu saya tak perlu uras pasal kita nak jimatkan masa kita. So surah Yasin menggunakan berapa huruf? 2 huruf ya dengan huruf sin. Okey, nanti senarai 20 surah ni, 20 tempat tu nanti kita akan belajar pada ayat nombor 1 nanti, insya-Allah. Tunggukan pada waktu yang kita akan maklumkan. Okey, kita akan belajar setiap rahsia dia. Cuma kalau orang tanya kehebatan Yasin ni pada permulaan dia kan, dia kalau anda belajar Quran, semua ayat ni 83 ayat dan bunyi rahsia dia.
Kadang-kadang anda boleh nampak rahsia dia pada yang mula tu pun dah nampak rahsia dia. Antara dia huruf abjad. Yasin ada huruf abjad kan. So huruf abjad semua sekali sebenarnya ada 14 huruf. Saya merujuk daripada Syekh Az-Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kashaf. Dia kata 29 surah yang mula huruf abjad tu sebenarnya terdiri daripada 14 huruf je. Maknanya separuh huruf hujaiyah. Tahu tak apa 14 huruf tu? Ingat tak 14 huruf tu? Huruf hijaiyah ada berapa semua? 28 Separuh. Okey, mudah nak ingat, tolong hafal ni. Nassun karimun qati'un lahu sirrun. Teks mulia yang bersifat pasti dan memiliki rahsia. Yang ini saya ambil daripada tafsir Al-Misbah karangan Quraish Shihab. Dia bagi ni. Huruf nun, huruf sad, huruf kaf, huruf ra, huruf ya, huruf mim, huruf qaf, alif, ta, ain, lam, ha, sim, wa, ra. Semua sekali ada berapa? Ada 14. So Yasin huruf mana? Ya, sin, alif, lam, mim, ta, ha, lagi kaf, ha, ya, ain, sad, nun, qaf. So ni hafal ni. Hafal ni tahulah 14 huruf tu. Tapi bahasa Melayu dia ni lah. Teks yang mulia yang bersifat pasti. Yang ni tak apa, yang paling penting ni. Nas, karim, qati'un, lahu, sir. Okey? Tak dapat dah. Ini sedikit sebanyak tentang surah Yasin. Nanti kita akan ulas. Kenapa ataupun apakah hikmah Allah mulakan 29 surah termasuk surah Yasin dengan huruf-huruf terpotong ataupun dipanggil huruf-huruf abjad ataupun dipanggil huruf-huruf hijaiyah. Dia ada makna dia. Dan makna ni para ulama telah membuat kajian. Ada 2 hikmah yang dapat diberikan oleh para ulama itu. Nanti kita akan sebut waktu kita belajar ayat per ayat. Malam ni kita tak belajar ayat per ayat lagi. Kita cuma nak berkenal-kenalan dengan surah Yasin. Kalau tak kenal maka tak cinta. Kena bongkar dulu rahsia ni dulu, baru kita minat nak belajar. Okay. Antara rahsia huruf-huruf terpotong ni, saya bagi tahu anda rahsia pada malam ni. Mungkin anda pernah dengar contoh huruf qaf. Qaf sebut macam mana huruf qaf? Qaf. Belajar tak? Pronunciation. Ada panggil makharijul huruf. Qaf dengan kaf mana lagi kuat? Qaf. Dia begini. Kalau anda buka surah Qaf, cerita dalam surah Qaf tu dia senada dengan tepat keluar huruf Qaf. Qaf surahnya keluar suara yang kuat dan nada yang kasar. Kata Ibnul Qayyim dalam Bada'i Al-Fawaid, dia kata Qaf ni huruf dia tu bunyinya Qaf, beza dengan Kaf. Tetapi apabila Allah menggunakan sesuatu huruf pada surah tu, contohnya surah Qaf kan, Allah mulakan dengan huruf Qaf kan, maka cerita dalam surah Qaf tu cerita yang mempunyai suara yang kuat. Sebab cerita dalam surah Qaf tu bukan cerita orang yang lembut, dia cerita lawan dengan orang yang degil, orang yang ingkar. Itu surah Qaf. Kalau tak percaya, bukalah. Lepas tu kalau ada kira, satu lagi anda boleh nampak rahsia. Huruf yang Allah guna tu dalam surah tu lah banyak Allah guna. Contohnya surah Qaf, Ibn Qayyim kata apa? Huruf Qaf disebut sebanyak 57 kali dalam surah Qaf. Lepas tu kalau anda jumpa perkataan kalimah, anda akan jumpa huruf Qaf tu banyak. Qaf. Kan anda belajar kan satu huruf digabung jadi 2, 3 kan? Huruf Qaf dia banyak. Nanti saya bagi rahsia surah Sad dan surah yang lain. Kenapa Allah mula dengan Sad? Kenapa? Ada kaitan dia. Okey, anda datang di Tadabbur Center, insya-Allah kita sama-sama menggali maklumat-maklumat itu, insya-Allah. Okey, dah ada soalan nak tanya. Yang live ni ada apa-apa nak komen, nak tanya boleh tanya. Insya-Allah. Selagi kiamat belum berlaku lah. Okey, ada apa soalan? Saya nak masuk kepada topik yang berikutnya, intisari utama surah Yasin. Macam berita pula kan?
Intisari utama ni maknanya bukan sinopsis ayat per ayat tu. Nanti kita akan masuk pada topik ayat 1 sampai ni cerita pasal apa, sampai 83 tu. Itu kandungan ayat yang secara keseluruhan. Yang ni saya nak masuk cerita topik yang besar saja dalam surah Yasin tu apa. Saya pun tak sedia maklum nak namakan dia apa. Sinopsis kah, apa pun lah. Tapi kita panggil perkara-perkara pokok ya Allah ulang banyak kali dalam surah Yasin. Okey, ada 3. Yang pertama, dalam surah Yasin Allah menceritakan tentang ar-risalah, kerasulan. Maknanya cerita pasal rasul, dakwah yang dia bawa. Okey. Yang kedua, Allah menceritakan tentang ketuhanan. Maknanya cerita tentang Allah tu berkuasa, Allah ni maha besar, Allah dia ni maha memberi nikmat dan sebagainya. Kemudian Allah cerita tentang hari kebangkitan, maknanya hari kiamat. 3 topik ni sebenarnya, 3 pokok perkara ni sebenarnya dalam surah Yasin tu. Okey, boleh faham tak secara umumnya? Okey, anda buka lah surah mana-mana pun dalam Quran, anda akan jumpa 3 perkara ni, perkara besar ni. Cerita pasal ni kan 3 ni kan termasuk rukun iman yang 6 kan? Yang 6 kan? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat. Dia mudah je. Siapa tak percaya Rasul, dia akan menolak hari kebangkitan. Siapa menolak hari kebangkitan, dia tak beriman kepada Allah. Dia buang salah satu, habis 3-3. Okey, dah boleh faham umumnya? Kemudian, kalaulah tuan-tuan dan perempuan study betul-betul baca dia punya terjemahan, tuan-tuan asingkan ayat per ayat, rupa-rupanya selepas ini susunan lah. Mula-mula Allah cerita pasal kerasulan, kemudian dia bawa ayat cerita pasal ketuhanan, dia cerita pula pasal kebangkitan. Ingatkan habis sampai kebangkitan? Tak. Allah ulang lagi dalam surah Yasin tu pasal cerita tentang ketuhanan. Okey, faham dah? Lepas Allah cerita pasal ketuhanan, cerita pasal dia hebat, dia maha kuasa, dia maha besar, Allah ulang balik semula, bawa cerita pasal kerasulan sekali lagi. Okey, nanti saya akan berikan ayat-ayatnya. Okey, dah nampak dah dia punya pusingannya. Lepas tu Allah ulang sekali lagi pasal hari kebangkitan dalam surah Yasin. Nampak tak? Kerasulan, ketuhanan, kebangkitan. Cerita pula pasal ketuhanan, kerasulan, dan last sekali Allah cerita pasal kebangkitan. Kenapa? Dari rahsianya kat situ. Dan ayat akhir sekali, betul tak pasal kebangkitan? Kebangkitan ni maknanya hari kiamatnya. Sebab orang-orang yang ketika mana di Mekah mereka tak percaya kiamat ni boleh berlaku. So Allah buktikan dengan beberapa bukti. Nanti kita akan belajar pada ayat yang hujung. Allah jawab dengan 3 jawapan dan Allah tutup dengan kun fayakun. Nanti kita akan belajar bagaimana Allah kata sumber api ni daripada pokok hijau. Kan dalam surah Yasin ada satu warna Allah sebut dalam surah Yasin. Warna apa? Warna hijau. Tu kita tahu tadi lah. Surah warna hijau. Tapi Allah kata pokok hijau. Kenapa? Sebenarnya Allah nak membuktikan bahawa Dia maha berkuasa. Kalau kau tak percaya sangat kebangkitan, Allah kata cuba kau tengok pokok hijau tu. Dia ada sebab dia kenapa. Dan ayat 83 kan Allah kata apa? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Oleh itu maha suci Tuhan yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Maknanya cerita pasal Rasul ayat nombor 1, last sekali Allah ulang pasal apa? Kepada dia kita kembali, kepada dia kita kembali, kata Allah. Tapi orang tak percaya, betul ke di kiamat? Itu yang Allah ulang banyak pasal ketuhanan dan surah Yasin sebenarnya. Maknanya orang yang baca Yasin sepatutnya setiap malam Jumaat, sepatutnya setiap kali dibaca sampai ayat nombor 83 ni, dia akan jadi apa? Dia akan buat persediaan banyak, sebab dia tahu dia akan kembali kepada Allah. Kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Tengok ujungnya, wa ilaihi turja'un, kata Allah.
Okey. Dah, habislah penutup 83 ayat dah. Selesailah kan? Betul tak? Okey. Kita masuk kepada tajuk kandungan surah Yasin secara terperinci sikit lah. Okey, kandungan ni mudah je. Anda belajarkan sinopsis. Anda boleh rujuk buku Al-Fadhil Ustaz Syari boleh, Kompas tu. Anda boleh rujuk buku Tuan Fazrul boleh, ataupun anda boleh rujuk dalam buku Journey Through the Quran boleh. Paling mudah je, paling mudah lagi anda cari Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir Dr. Wahbah tu, kalau terjemahan saya rasa ada 15 jilid. Bahasa Arab pun ada 15 jilid. Harga dia kat 700 lebih lah. So kata duit tu, jual apa-apa yang ada Okey. Kandungan surah Yasin ni saya ambil daripada Tafsir Al-Munir, sebab dia buat tajuk macam ni tau. Tafsir Al-Munir tu sebelum ayat tu letak tajuk kecil tu. So sebenarnya itulah sinopsis dia. So contohnya dia bagi sampai 10. Okey. Topik nombor 1 iaitu Allah menceritakan tentang Al-Quran. Allah menceritakan tentang Rasul dan umat manusia yang diutuskan Rasul, iaitu ayat nombor 1 sampai ayat nombor 12. Okey. Habis ayat 21 sampai 12, Allah membawa kepada kita semua tentang kisah Ashabul Qaryah. Ayat 13 sampai 29. Panjang ayat ni. Ashabul Qaryah tu. Nanti kita akan cerita. Yang ketiga, Allah menceritakan tentang bagaimana Allah turunkan azab kepada orang yang tak percaya kepada 3 Rasul tu, yang mendustakan Rasul. Ayat 30 hingga ayat nombor 32. Tahu tak azab Allah turun dengan apa? Tahu tak ayat tu? Surah Yasin. Makcik-makcik Yasin, pakcik Yasin ada. Macam mana Allah turunkan azab, Allah hapuskan yang dia orang tak percaya 3 Rasul tu? Suatu suara yang sangat kuat, habis musnah. Okey. Maknanya perkara yang 1, 2, 3 ni ada kaitan dengan kerasulan kan? Yang saya sebut yang intisari utama tadi tu. Kemudian yang keempat, ayat nombor 33 sampai 44, Allah menceritakan tentang kekuasaan dia, bagaimana dia boleh menjadikan hari kebangkitan tu. Yang ini nanti, yang keempat tu nanti kita akan belajar bagaimana Allah ajak kita semua baca Yasin. Mula-mula Allah suruh kita tengok apa yang ada dekat alam bawah. Allah suruh kita tengok apa tau? Agak-agak tengok apa? Tengok apa? Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha fa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Allah suruh tengok dulu bumi yang mulanya kosong, tiba ada tumbuhan. Lepas tu Allah kata, kalau kau tak percaya lagi aku mampu untuk mengubah satu keadaan kepada satu keadaan, Allah ajak kita tengok apa? Tengok angkasa pergi langit. Ni macam sekarang ni kan gelap. Siapa yang tukarkan jadi gelap? Siang tiba gelap. Ada dalam surah Yasin. Lepas tu Allah suruh kita tengok apa? Matahari. Lepas tu Allah suruh tengok apa lagi? Tengok bulan. Lepas tu Allah suruh tengok apa lagi dalam surah Yasin? Tak apa. Tak ada jawab, tak apa. Lepas tu kan Allah kata, kalau kau tak percaya lagi, ataupun kau nak tambahkan keimanan kau tentang aku berkuasa boleh membangkitkan hari kiamat, okey, sekarang turun balik. Turun balik tu sebenarnya Allah suruh tengok apa? Allah bawa kita pergi mana? Surah Yasin tu. Okey, Allah bawa kita semua duduk di atas laut. Allah cerita pasal kapal Nabi Nuh. Nanti kita akan belajar tu. Laut dengan darat berapa persen beza? Antara laut dengan darat mana lagi besar? Laut ke darat? Berapa persen? 70% kan? 30% darat kan? Betul tak? Betul? Kan laut lagi besar kan? Nanti saya tunjukkan anda. Saya pernah naik 2 kapal besar. Paling besar saya pernah naik Costa Victoria. Besar.
Tapi apabila kita berada di atas laut itu, bukan kerana kapten tu tahu, bukan kerana kapten tu hebat, tapi kerana rahmat Allah. Nanti kita akan belajar. Okey, itu kita akan masuk pada perkara yang keempat. Kemudian perkara yang kelima, Allah menceritakan tentang sikap orang-orang kafir, ayat nombor 45 sampai 47. Kemudian Allah menceritakan sekali lagi tentang manusia-manusia yang ingkar kepada hari kebangkitan, dan Allah membuat sekali lagi penegasan tentang kebangkitan itu boleh berlaku, ayat 48 sampai 54. Kemudian Allah menceritakan balasan kepada orang yang melakukan kebaikan, Al-Muhsinun, ayat 55 hingga 58. Dan Allah menceritakan balasan kepada orang yang berdosa, Al-Mujrimun, ayat 59 hingga 68. Anda kena ingat macam ni je mudah. Budaya macam ni. Kalau anda baca mana-mana Quran, biasanya Allah akan bawa kepada kita dua watak. Watak baik, watak tak baik. Kena faham macam tu. Dalam surah Yasin, selepas Allah cerita tentang watak al-muhsinun, orang kebaikan, Allah bawa juga watak orang yang al-mujrimun. Itu biasa dalam teknik Al-Quranul Karim. Kemudian nombor 9, Allah mengulang sekali lagi yang menunjukkan bahawa bukti bahawa dia ni adalah Tuhan. Kemudian Allah menceritakan juga tentang kerasulan. Yang dekat part ni nanti kita akan belajar yang Allah kata Muhammad ni dia bukan belajar syair. Ada tak dalam surah Yasin cerita yang pasal syair? Syair wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Itu pasal syair tu, pasal Rasul lah. Dan kita belajar tadi yang ke-10, ayat nombor 77 hingga 83, Allah mengulang sekali lagi tentang hari kiamat tu boleh berlaku, hari kiamat tu boleh berlaku. Jadi setelah anda study, setelah kita belajar ke 83 ayat, sebenarnya Allah cerita pasal ketuhanan kan. Allah nak kata dia berkuasa, sebenarnya dia nak buktikan apa? Dia mampu menjadikan hari kiamat. Anda tahu tak salah satu cara Allah, apa bukti dekat diri kita ni yang Allah menunjukkan bukti kita akan berubah pada satu keadaan kepada satu keadaan? Tahu tak bukti apa? Pembesaran. Dia panggil orang dulu dia tak percaya daripada satu keadaan kepada keadaan boleh berlaku. Jadi Allah datangkan bukti yang paling nampak sekali adalah bukti perubahan umur. Awalam nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Allah kata, jika engkau dipanjangkan umur, dilanjutkan ke umur, engkau akan kembali kepada kejadian yang awal. Maknanya orang-orang tak percaya kiamat ni, seolahnya dia tengok bapak dia, bapak dia jadi tua, mak dia jadi tua, nenek moyang dia jadi tua. Maknanya siapa yang, kuasa mana yang mengawal perubahan daripada muda jadi tua? Betul tak? Jawapannya adalah Allah. Itu dalam surah Yasin tu. Sepatutnya orang tua-tua dia baca surah Yasin, sepatutnya apa? Buat persediaan nak pergi hari kiamat. Betul tak? Tapi tak apalah, insya-Allah kita doakan masyarakat kita yang suka dengan surah Yasin ni, mereka semakin banyak beribadat, kerana surah Yasin cerita pasal hari kiamat. Okey, saya sambung sikit lagi boleh? Kita dah 50 minit 33 saat. Saya ada 10 minit lagi. Betul, orang belajar surah Yasin ni dia sangat sensitif dengan masa. Ya, tak apa, saya teruskan lagi boleh? Okey, kita masuk kepada apakah yang ada pada surah Yasin. Antaranya adalah surah Yasin ni sebenarnya antara keistimewaan dia juga, dia mempunyai salah satu ayat yang mempunyai saktah. Tahu tak saktah? Saktah tu apa? Berhenti seketika dan tak boleh termenung. Berhenti seketika kalau nak sambung tanpa putus nafas. Okey, ayatnya ayat nombor 52 tu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Okey, dia ada tanda sin kat atas tu, saktah. Okey, dalam Quran ada berapa tempat yang
dan ada berapa surah dalam Quran yang dia ada saktah? Cepat. Ada berapa surah yang ada saktah dalam Quran? Yang pasti Yasin. Satu dah. Kan? Dia ada 4. Pertama, surah Al-Kahfi pada ayat nombor 1. Surah Yasin ayat nombor 52 yang kita baca tadi. Yang ketiga adalah surah Al-Qiyamah. Faham tak? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa. Itu. Masuk surah Al-Mutaffifin. Kalla bal ra. Ada saktah. Kenapa dengan saktah ni, Ustaz? Kami bukan nak belajar tajwid, kan nak belajar Quran. Sebenarnya dalam surah Yasin tadi tu, ayat 52 ni anda faham apa? Biasa kawan bacakan. Ayat 52 ni sebenarnya ada 2 dialog daripada 2 orang yang berlainan. Ayat yang sampai saktah tu, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Itu adalah dialog orang yang tak percaya di kebangkitan tu. Yang tak percaya di kiamat tu, bila dia bangkit daripada kubur, dia akan kata, celakanya kami. Siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tidur ni? Tetapi orang mukmin, cuma yang ayat berikut ni ulama berbeza pandangan lah, sama ada dia malaikat ke ataupun mukmin cakap, tapi pastinya orang mukmin. Tapi pastinya orang yang watak yang baik lah. Dia kata apa? Hadza mana apa? Hadza maksud apa? Hadza maksud apa? Guru kena sabar ya, akhir zaman ni. Sabar dengan anak murid dia. Hadza tu maknanya inilah. Ini. Soalan macam ni. Allah kata, ayat dia saktah kan? Dia kata, qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadza. Dia terus masuk. Inilah yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, benarlah yang telah diucapkan oleh yang diutuskan. Dia panggil. Okey, itu saktah dia. Okey, kemudian apa lagi yang ada surah Yasin ni? Tak habis-habislah ustaz ni. Okey, ada lagi rahsia dia. Siapa yang baca surah Yasin 83 ayat, anda pernah tak jumpa 5 nama Allah Al-Husna dalam tu? Tapi orang abaikan tentang nama Allah Al-Husna kan? Mentang-mentang namanya Husna, dia jumpa Asma Husna, dia tak ambil peduli. Okey, sebutkan saya 5 nama Allah Al-Husna dalam surah Yasin. Apa? Kakak, apa dia? Hakim. Hakim? Masya Allah. Lagi Ar-Rahman, betul. Lagi Ar-Rahim, betul. Lagi Al-Aziz, Al-Alim, Al-Khallaqu. Okay, tak apalah kat sini. Al-Azizu, yang maha perkasa, Allah sebut 2 kali dalam surah Yasin. Orang yang baca Yasin 83 ayat, dia akan jumpa nama Allah Ar-Rahim, yang maha penyayang, ada 2 kali dalam surah Yasin. Siapa yang baca Yasin 83 ayat, dia akan jumpa nama Allah Ar-Rahman, diulang sebanyak 4 kali dalam surah Yasin. Siapa baca 83 ayat surah Yasin, dia akan jumpa nama Allah Al-Husna, Al-Alimu, yang maha mengetahui, ada 3 kali. Dan dia akan jumpa sekali nama Allah yang kelima adalah Al-Khallaqu, yang maha menciptakan. Okey, boleh sebutkan tak Al-Aziz tu 2 kali pada ayat nombor berapa? Ar-Rahim ayat nombor berapa? Ar-Rahman ayat berapa? Al-Alim ayat berapa? Al-Khalaqu ayat berapa? Tak apalah, saya tanya, saya jawab. Okey, Al-Aziz dia duduk pada ayat nombor 5 dan 38.
Ar-Rahim dia duduk pada ayat nombor 5 dan ayat nombor 58. Ar-Rahman dia duduk pada ayat nombor 23, 52, ayat 11, ayat 15. Al-Alim dia duduk pada ayat nombor 38, 79 dan 81. Al-Khallaqu duduk pada ayat nombor 81. Kalau saya silap, tolong betulkan ya. Saya manusia biasa, ada kala saya tersilap dalam menukilkan maklumat. Kita sama-sama belajar ya. Betulkan. Okey. Cuma nanti waktu kita belajar tadabbur, setiap nama Allah ni kita akan kupas dia. Kita akan ulas kenapa. Anda perasan tak? Ada satu ayat dalam surah Yasin ni, Allah kata, Tanzilal Azizir Rahim. Allah pasangkan Al-Aziz dengan Ar-Rahim kan? Al-Aziz apa? Maha perkasa. Ar-Rahim Maha penyayang. Dia jadi macam tak kena tau. Seolah macam sekejap garam, perkasa, penyayang. Biasanya kalau anda jumpa Ar-Rahim, dia akan pasangkan dengan Ghafur, Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kenapa surah Yasin Allah memakaikan dengan Al-Aziz, dengan Ar-Rahim? Awak pasal apa? Sebab apa? Yang gabungan itu sebagai ada peringatan Allah kat situ, dalam pada masa yang sama ada penawar. Betul ke Ustaz? Okey. Lagi puan ada apa-apa teka ke? Okey, tak, insya-Allah nanti kita belajar, kita akan ulaslah. Antara sebab dia seolah-olahnya Allah mengatakan siapa yang tak mau amal kandungan dalam surah Yasin tu, ingat aku ni Maha perkasa, kata Allah. Sebab dia kaitkan dengan tanzilal, yang menurunkan. Jadi kalau orang tak nak amal apa dalam Quran, dia tak nak ikut hukum hakam dalam Quran, Allah beritahu aku ni Al-Aziz tau. Tapi Ar-Rahim, rahmat, siapa yang menggunakan Quran itu sebagai rahmat kepada dia. Apa nak? Yang tu nanti kita akan ulas waktu saya tadabbur setiap ayat tu, insya-Allah. Nanti saya bagi slide dia. Saya bagi dalam bentuk PowerPoint ni, insya-Allah. Ambillah semua dalam ni. Cuma laptop dia saya ambil. Ya? Boleh. Tuan-tuan kena menulis bagus. Sebenarnya tuan-tuan menulis ni ikut surah apa? Surah Al-Alaq. Belajar kelas tadabbur kena praktik ya. Kena amalkan apa yang kita belajar. Nanti belajar surah Yasin, kita akan jumpa ada pokok anggur dengan pokok kurma. Lepas ni bawa anggur dengan kurma. Ya. Okey. Selingan sekejap sebelum saya buat ice breaking sekejap. Okey. Anda tengok ni. Tu mana bunga betina dengan saya orang peneroka. Mak bapak saya peneroka. Tanam sawit. Mana satu jantan, mana satu betina? Ni teka-teki dalam surah Yasin Mana tu jantan, mana tu betina? Amboi. Tak tahu. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ta'lamun, kan? Ma la ya'lamun. Tahu tak sebenarnya surah Yasin tu Allah kata kami jadikan semua makhluk di pasangan tau. Ada jantan, ada betina. So yang betina yang ini, yang jantan yang tu. Mana satu pokok pakir yang jantan, yang betina? Okey lah. Betul lah tu. Okey. Mana satu yang jantan, mana satu yang betina? Ekor pendek dengan ekor panjang, mana satu jantan, mana satu betina? Yang ekornya panjang. Mana tahu? Teka. Sebab nampak macam ayu je kan? Okey.
Sebenarnya yang ekor pendek tu adalah female, yang ekor panjang tu adalah male. Tahu tak benda ni sebenarnya Allah cerita dalam surah apa, dik? Ayat nombor 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tubitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk, semuanya berpasangan, semua makhluk. Sama ada makhluk itu yang ditumbuhkan, tumbuhan, ataupun pada diri kamu manusia, ataupun daripada apa yang mereka sebenarnya tak tahu. Tapi semua makhluk tu ada pasangan dia. Pasangan ni bukan macam dia kahwin, tapi dia ada laki, perempuan, jantan, betina. Semua makhluk kat muka bumi ni. Cari. Betul tak? Okey. Patah balik yang tadi tu. Cukuplah yang tu. Sebab malam kan dia ngantuk, dia penat, sian. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada soalan tak? Okey, kita pergi sikit lagi boleh? InsyaAllah dah dekat pukul 10 ni. Okey, dah nak habis dah. Kita masuk pengenalan saja. Okey, selepas kita belajar nama-nama Allah Al-Husna ni, insyaAllah kita akan belajar. Nanti setiap nama ni saya akan ajarkan doa pada setiap nama. Sebab macam ni, kita belajar Quran, balik tu kita akan cuba nak ambil pengajaran dia. Saya buat kelas tadabbur. Contoh, saya nak tanya anda semua, dalam surah Yasin ada cerita pasal beras tak? Beras, nasi. Lepas ni pelajar-pelajar yang ikut kelas tadabbur ni, lepas ni dia akan nampak nasi tu, dia akan nampak Allah, dia akan nampak kebesaran Allah. Dia makan roti, dia nampak kebesaran Allah, dan dia boleh kaitkan. Kalau anak belajar, dia kata, mama, beras ni mama, inilah ayat yang dalam Yasin tu. Sebab ada ayat yang kita belajar, Allah kata dia menjadikan biji-bijian habba. Itu kelas tadabbur. Jadi setiap kelas tadabbur, bila kita belajar nama-nama Allah Al-Husna ni, kita akan make sure orang yang datang belajar tu dia tahu dia nak gunakan nama Al-Aziz dalam apa. Lepas ni apabila dia doa, dia akan gunakan nama Al-Aziz tu dalam doa dia. Pada doa apa? So nanti insya-Allah kita akan ajar supaya Quran ni menjadi panduan. Dia bukan sekadar nak cari knowledge lah, bukan nak cara mencari maklumat, tetapi kita cuba nak amal. Kemudian dalam surah Yasin ni dah ringkas dah. Kita nak habis daripada tajuk hujung. Beberapa pendekatan yang Allah guna dalam surah Yasin, antaranya Allah menggunakan penegasan. Allah ada gunakan penegasan. Kadang-kadang Allah gunakan perumpamaan, kadang-kadang Allah menggunakan kisah-kisah benar. Penegasan tu nanti kita akan belajarlah. Huruf-huruf humpah, huruf taukid lah, dia panggil huruf penegasan, huruf lam, huruf inna dan sebagainya. Contohnya ayat apa? Wal Qur'anil Hakim. Penegasan kat mana? Innaka la dengan inna. Penegasan. Okey. Nanti kita akan ulaskan insya-Allah pada kuliah akan datang. Kadang-kadang Allah guna perumpamaan dalam Quran. Perumpamaan ni sangat powerful. Boleh guna je. Apa saja teknik yang Allah guna dalam Quran, gunakan balik. Cuma pantun saya tak jumpa lagi. Perumpamaan ada. Tak, maksudnya sini kita belajar daripada apa Allah guna. Macam kisah-kisah benar. Bagus tak? Kisah benar ni dia orang suka dengar cerita. Jadi dia satu teknik yang paling baik. Tapi jangan lupa perumpamaan. Contohnya Allah guna perkataan perumpamaan apa? Ini gambar apa? Gambar orang yang diikat sampai dipasungkan dia ke bawah. Sebenarnya duduk pada ayat nombor berapa? Dia duduk pada ayat Inna ja'alna fi aghnaqihim aghlala fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka yang mengikat kedua-dua tangan ke leher mereka sampai menongkatkan dagu mereka, lalu mereka menjadi terdongak. Ini adalah termasuk perumpamaan. So gambar dia beginilah. Sebab apa Allah guna perumpamaan ni? Macam kita lah, biasa tak guna perumpamaan dalam hidup. Guna tau perumpamaan. Sihan orang tua-tua dulu buat perumpamaan. Kita pesan kepada adik-adik kita,
kita semua ni adik-beradik tahu, kita ni umpama air dicincang takkan putus, cukup stop. Dia faham, oh dalamnya, deepnya maksud tu. Allah menggunakan perumpamaan dalam Quran. Allah lagilah ada hikmah, ada tujuan dia. Jangan lupa perumpamaan tu. Okey? Nanti kita akan belajar tentang perumpamaan. Lagi apa lagi perumpamaan yang kita belajar? Tak tahu dah. Tak apa, perumpamaan ni saya ringkaskan. Kemudian dalam Quran, Allah juga menggunakan kisah-kisah benar. Ini memang di antara pendekatan Quran. Selain diguna perumpamaan, Allah juga mendatangkan kisah-kisah dulu. Contohnya kisah apa? Kita akan belajar kisah Ashabul Qaryah tu. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Dan ceritakanlah kepada mereka. Okey, surah Yasin ni dia di antara dua surah yang dalam Quran menggunakan perkataan wadrib. Wadrib ada dua surah je guna wadrib. Satu lagi surah apa? Ya, yang dua kebun tu. Wadrib lahum مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من tu. Wadrib ni perkataan yang tegas tau. Ceritakan. Dia macam kalau Allah guna kul, habis. Dia macam wadrib ni ada dua tempat di dalam Quran guna wadrib. Surah Al-Kahfi tadi termasuk surah Yasin ni. Okey. Nanti kita akan belajar tentang Ashabul Qaryah tu. Dan Allah juga sebenarnya ada buat cerita lain tau. Tapi cerita ni di umum. Itu cerita umat-umat yang telah Allah binasakan. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang dibinasakan itu tak datang kembali kepada mereka. Umat apa? Antaranya kaum Thamud yang membina batu-batu dibuat rumah dia. Bukalah surah Al-Fajr tu, wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Contohnya kaum Ad. Kaum Ad ni dibuat tiang-tiang yang hebat kan? Betul? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Walaupun dia hebat, tapi Allah musnahkan tak? Allah telah musnahkan mereka. Maka apalah sangat orang Melayu ni yang buat bangunan-bangunan pun harap foreigner. Orang dulu hebat bandar besar-besar, dia buat rumah, gunung-gunung tu dia pahat buat rumah tau. Maknanya hebat dia orang ni. Mestilah orang yang pakar, orang yang kuat kan. Betul tak? Tapi telah Allah musnahkan. Kalau setakat orang Malaysia, kita kemungkinan jadi macam penduduk Ashabul Qaryah tu kot. Allah kata tak perlu kami nak panggil malaikat turun daripada langit. Sepatutnya orang Malaysia yang baca surah Yasin, mereka akan semakin berhati-hati daripada Allah turunkan bala dengan satu suara yang kuat dalam surah Yasin. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kita baca kita tak faham. Tapi siapa baca 83 ayat ni, dia faham. Dia bukan nak baca tiap Jumaat je, tiap-tiap malam dia nak baca. Ataupun dia baca nanti sampai satu ayat dia akan mengalirkan air mata dia. Satu faham, satu faham, satu dan faham. Okey, saya kira cukuplah kot setakat ini. Dah 10.30 dah. Rasa dekat sejam ni kot Ustaz. Okey, cukup sudah, cukup sampai di sini saja. Boleh, ada soalan nak tanya tak? Hari ni kita tak masuk mana-mana ayat untuk ditadabbur lagi ya. Buat siapa yang melihat di secara langsung TFB tadabbur tu, kita tak buat mana tadabbur, kita cuma buat latar belakang saja. Berkenal-kenalan dulu sedikit dengan surah Yasin. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Saya buka pada soalan, tak apa, boleh tanya. Ada? Dekat FB ada tak orang tanya soalan Ustaz?
Dia nak tidur dah semua tu Ustaz. Malam 10:30. Ha? Masya Allah. So kalau ada soalan-soalan daripada yang melihat secara live, boleh hantar kat komen ya. InsyaAllah saya akan cuba jawab setakat mana yang saya mampu. Okey. Cuma nak kena bincang kelas dia. Saya ni jadual saya penuh juga. Cuma sebenarnya tuan-tuan suka belajar hari apa? Malam ke, siang ke? Iyalah. Kalau hari cuti lah, hari cuti. Cuti, macam hari Sabtu Ahad, weekend kan? Hari apa? Jumaat malam Sabtu ke atau 9 boleh? Sebenarnya saya ada kelas di Sungai Ramah Dalam tadi, Kuala Maghrib. Sungai Ramah Dalam ni dekat je. Jadi saya habis betul-betul lepas isyak, saya terus keluar lah nak kerja ke sini. Tak apalah. So kalau nak buat, kita buat. Tak apalah, terima kasihlah. Kita jumpa, kita buat Jumaat lah. Jumaat kita buat pukul, kita ambil sejam ke cukup lah. Sejam setengah. Dia respon apa Ustaz? Malam dia kata. Malam? Weekdays dia kata. Weekdays. Kalau nak pahala banyak, datanglah. Tapi tak apa insya-Allah. Apapun kaedah pun tak apa. Ramai prefer malam macam ni. Malam macam ni. Okey. Terserahlah. Cuma kekerapan dia tu kita kena bincangkan lagi nanti ya Ustaz Nanti kita bincangkan ya. Okey, nota ni saya nak bagi macam mana nota ni anda nak macam mana? Nak saya emailkan ke? Anda semua dah subscribe Telegram ke? Kalau kita bagi ni anda download tu boleh kan? Pasti Ustaz Syarif macam tu. Download. Kalau anda bagi email, tak apa, saya terus buat email kan? Kalau tidak, saya ni sebab slide dia semua sekali. Tapi saya tengah tambah lagi ni slide dia sekejap. Sebenarnya saya ada Telegram nota-nota. Ramai yang masuk dalam tu dia memang ikut nota lah. Tapi ni dia punya slide dia ada dalam 640 slide dia. Al-Kahfi lagi banyak, dekat hampir 1000. Siapa yang handphone dia tak boleh baca tu beli handphone baru lah. Tak pasti Ustaz. Nanti tak apa. Nanti saya beri. Okey. Okey, nanti saya beri kepada tim Tadabbur Center Ada soalan ni. Ada soalan apa Ustaz? Okey, tak apa, kita jawab. Boleh? Sekejap Okey kan? Boleh. Orang tanya tapi mungkin dia masuk tadabbur lah, tapi dia tanya Ustaz tolong jelaskan tentang Yasin, lepas tu dia sebut salam qaulan min rabbir rahim. Ayat tu kita syarahkan. Ayat yang salamun qaulan min rabbir rahim. Okey, itu sebenarnya adalah ucapan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk syurga dia macam ni, orang yang masuk syurga, antara ucapan perkataan yang dia akan dengar, yang dia akan sebut selain daripada ucapan tasbih, selain daripada ucapan puji Tuhan, mereka akan dengar perkataan ucapan salam. Ucapan salam lah. Ucapan salam ni sama ada sesama penghuni syurga, sama ada penghuni antara malaikat dengan penghuni syurga, dan juga termasuk salam daripada Allah Taala sendiri. Jadi salamun qaulan min rabbir rahim, salam daripada Allah yang Maha Ar-Rahim tu. Itu adalah ucapan salam daripada Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni syurga. Dia panggil ucapan penghormatan ahli dalam syurga ni adalah ucapan salam. Itulah jawapannya. Dan itu juga menunjukkan kepada dalil bahawa Allah ni dia berkata-kata.
Pak dia salamun. Okey. Ada soalan lain? Pada soalan tadi tu, adakah nas lain yang mengatakan kita sampai ucapan ke ayat salamun qawlan min rabbir rahim itu perlu diulang-ulang beberapa kali dan sambil doa ke, ada tak apa-apa sedaran nas? Kalau ikut masyarakat kita kan dibaca 3 kali. Okey. Sebenarnya wallahu ta'ala setakat yang saya rujuk, ada banyak kitab tafsir pun tak jumpa lagi yang mengatakan bahawa apabila sampai dekat salamun qaulan mir rabbir rahim ni perlu diulang berbanyak kali lah, ataupun Quran ni ulang banyak kali pun tak apa. Cuma fadilat tertentu, kelebihan tertentu setakat ni saya tak jumpa lagi. Kalau ada tentu Al-Imam Suyuti telah nukilkan dalam tafsir Ajalan lain, tentu Imam Ghazali dah cerita. Itu je lah setakat yang saya tahulah, wallahu ta'ala. Ke ada petua apa-apa? Tapi Ustaz tadi apa saran Ustaz, contoh kan macam bila ayat itu dibaca berulang-ulang, contoh telah diamalkan daripada contoh pada peringkat asrama ini, dulu sekolah asrama, dan bila student baca sampai ayat itu dia akan berulang, jadi lepas daripada itu akan terbawa-bawa lah ikut, tapi kita tak tahu mana sandaran nas. Jadi bila sampai sekarang ni, since kita pun tak tahu apa-apa, adakah patut untuk kita tidak, maksudnya mengulang ayat itu? Okey. Dari sudut nak mengulang tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Cuma jangan berpegang kepada adanya fadilat tertentu pada ayat tu. Fadilat tertentu. Nak ulang tak jadi masalah. Kalau nak ikut cara Nabi kalau dia jumpa ayat rahmat, dia berhenti di doa. Dia jumpa ayat azab, dia berhenti, dia minta lindung. Itu boleh. Cuma ayat tu dibaca banyak kali nak sebab apa? Setakat ni wallahu ta'ala tiada hadis yang menyebutkan secara pastinya ada fadilat tu. Tak ada. Kena ubahlah masyarakat. Kalau baca surah Al-Kahfi tu Allah tegur jika ikut secara membuta tuli tu. Okey, insya-Allah kita belajar, kita berubah, buat yang terbaik mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa soalan lagi? Tak ada soalan. Kalau tanya soalan salam tu sebenarnya nak ucap assalamualaikum tu. Saya tahu dah ni dah pukul berapa ni. Okey. Cari banyak bagi nota disalin nota Ustaz kat komen. Masya Allah. Tahniah Ustaz Syahri dia dapat anak Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Mabruk Ustaz. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan kathira. Semoga insyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita dengan Al-Quranul Karim insyaAllah. Tunggu pengumuman untuk kelas akan datang ya. Okay, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.